السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada kesempatan ataupun dalam tempoh kita PKP kali yang ketiga ini, insya-Allah jika slot saya akan berkongsi dengan tuan-tuan buku saya, iaitulah Ambil Tahu Sebelum Berlaku. Ambil Tahu Sebelum Berlaku, tuan-tuan boleh dapatkan, saya ingat di Shopee ada. Saya ingat ada dijual di Shopee. Berkaitan dengan pengurusan jenazah. Saya tulis di sini, Ambil Tahu Sebelum Berlaku, segalanya tentang kematian. Buku secara ringkasnya dia berkaitan dengan pengurusan jenazah, insya-Allah. Pada siri saya, giliran saya untuk membuat pengisian dalam tempoh PKP ini, saya akan membaca buku ni dan membuat huraian tentang perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Cumanya di awal ni saya mengambil kesempatan menyebut satu perkara yang ditimbulkan ataupun viral di Facebook, dan saya ada mengulas sedikit perkara itu, iaitulah perkara yang berkaitan dengan kes isteri terlanjur dengan ipar. Perkara ni saya melihat satu status dari seseorang yang mana dia menceritakan bagaimana pengalaman dia berhadapan dengan seorang lelaki ataupun seorang suami yang bertanyakan hukum li'an. Lalu status itu memberitahu tentang hukum li'an dan isu yang diadukan oleh suami tersebut. Suami itu bagi tahu isteri suami tersebut baru sahaja bersalin 12 hari. Dan hari ini si isteri itu buat pengakuan anak yang dilahirkan bukan anak suami, tapi anak adik kandung suami, yakni adik ipar kepada isteri. Si suami minta penjelasan si adik tentang, secara ringkasnya, isteri dia bersama dengan melakukan perzinaan dengan adik ipar sendiri lalu melahirkan anak. Perkara ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya tidak maksudkan fokus kepada isu yang dibangkitkan di dalam Facebook salah seorang rakan Facebook lah. Cuma yang saya nak tegaskan, saya nak ambil perhatian kita semua, terutamanya orang-orang yang berada di tempat kedudukan agama ini, supaya kita melihat satu perkara yang berbeza sedikit. Kita bukan hanya sekadar seronok, ataupun kita bukan hanya sekadar menceritakan apa yang berlaku dalam masyarakat. Kita bukan hanya menceritakan masalah yang berlaku dalam masyarakat sahaja. Bahkan sebenarnya kita kena berusaha untuk menyelesaikan masalah yang diadukan kepada kita. Masyarakat awam sebahagiannya, kadang-kadang mereka seorang lelaki, dia datang, dia tanya tentang hukum li'an. Dia itu sendiri li'an, dia tak tahu apa lagi jalan-jalan keluar yang ada dalam permasalahan dia. Dia tidak tahu sama sekali. Kebanyakan masyarakat kita begitulah. Dan kita sama sekali tidak boleh nafikan bahawasanya kebanyakan masyarakat kita amat jahil maklumat mereka berkaitan dengan agama. Saya sendiri dalam masyarakat, kalau kita terbabit dengan masyarakat ini, kita akan tengok bagaimana sebahagian ataupun ramai di kalangan masyarakat kita, hatta dalam permasalahan nikah dan cerai pun mereka tidak tahu. Saya pernah dipanggil untuk berhadapan dengan satu situasi di mana salah seorang ibu bising, ataupun salah seorang mak, dia mengadu kepada saya, anak dia ataupun menantu dia telah menceraikan anak dia, kemudian datang semula ke rumah duk jumpa dengan anak dia. Lalu si ibu ni bising, satu kampung bising, menantu aku ni dah ceraikan anak aku, kemudian datang lagi ke rumah untuk apa? Cuba tuan-tuan tengok bagaimana perkara ini berlaku disebabkan kejahilan masyarakat, disebabkan kejahilan si ibu itu. Kenapa saya kata sedemikian? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam permasalahan talak, seorang suami sebelum tu, kalau kita katakanlah si ibu tu datang berjumpa dengan kita sebagai seorang yang dikenali sebagai ustaz, seorang yang dikenali sebagai imam masjid, seorang yang dikenali sebagai lawyer syariah sebagai contoh, ataupun sesiapa sahaja yang dipercayai, yang mana masyarakat percaya kita ni tahu hukum-hukum agama, maka kita kena menyelesaikan persoalan itu sebaik mungkin.
Pertama, jika datang persoalan itu kepada kita dalam situasi si ibu tadi ni yang mengadu kata menantu dia dah telah menceraikan anak dia, kemudian datang semula ke rumah berjumpa dengan anak dia. Pertama sekali yang kita kena selesaikan, kita cuba tengok ada tak jalan untuk mereka ini bersatu semula, yakni menjadi suami isteri semula. Kerana itu kita akan tanya, kita bukan sokong si ibu tadi. Kita akan kata, oh tak patut anak puan datang dah ceraikan isteri kemudian datang ke rumah. Dah cerai lah, tak boleh datang. Mereka kena berpisah. Kita tak boleh sebut sedemikian. Sebaliknya yang kita kena usahakan iaitulah ada tak ruang untuk si suami kembali dengan si isteri dia ataupun merujuk semula perkahwinan dia dengan si isteri. Kerana dalam Islam ada rujuk, ada seseorang isteri yang ditalakkan oleh suami dia ada tempoh iddah. Maka suami berhak untuk merujuk semula si isteri dan mereka jadi perkahwinan dan mereka menjadi semula terjalin semula hubungan suami isteri di antara mereka berdua. Kerana itu bila makcik tadi ni datang jumpa dengan kita kena tanya kepada dia, bila berlaku perceraian? Antara perkara yang perlu kita selidiki, bila berlaku perceraian untuk mengetahui adakah tempoh si suami tu balik masih di dalam tempoh iddah atau di luar tempoh iddah. Kedua, antara perkara lain yang perlu kita tanya iaitulah berapa kali dah berlaku perceraian. Kalau kali pertama, kita tanya berapa kali dah berlaku perceraian untuk kita tahu apakah perceraian itu boleh dirujuk atau tidak boleh dirujuk lagi. Demikian juga berapa kali dah talak. Kerana ada isu talak 3 dalam satu lafaz, jatuh talak 3 ataupun jatuh satu talak. Itu perbezaan pendapat di kalangan ulama, di mana kalau diperlis mengambil pandangan talak 3 dalam satu lafaz jatuh 1 tidak jatuh 3. Itu antara perkara yang kita nak selesaikan. Ternyata bila berhadapan dengan isu yang saya maksudkan, bila saya tanya kepada makcik tersebut, ternyata mereka si suami tersebut baru melafazkan cerai kepada isteri dia seminggu yang lalu. Maknanya mereka masih ada anak kepada makcik tadi ni masih dalam tempoh iddah cerai bersama dengan suami dia. Maka dalam tempoh iddah tersebut si suami berhak nak rujuk semula dengan isteri dia. Bahkan semua orang kena tahu kuasa rujuk adalah kuasa suami. Kalau suami kata kepada isteri dia setelah dia melafazkan cerai kepada isteri, dia kata kita rujuk semula ataupun kita berbaik semula, maka isteri tidak ada hak untuk membantah. Katalah isteri kata tak mau rujuk, dia tak nak dah bersama dengan suami dia, tak ada kuasa. Kerana kuasa rujuk ada pada suami. Maka berlaku rujuk. Kalau betul si isteri tak nak rujuk kepada suami, dia tak ada kuasa, melainkan dia kena adu kes ke mahkamah untuk fasah dan seumpamanya. Dia kena ambil peruntukan yang lain. Tetapi kalau dia hanya sekadar tak mau di mulut, tetapi di hati dia masih sayang kepada suami dia, maka berlaku rujuk. Hatta kalau dia tak setuju pun rujuk telah berlaku. Kerana akad perkahwinan kuasanya di atas kuasa suami. Lalu bila saya bagi tahu kepada makcik itu, kenapa makcik bising satu kampung? Sedangkan makcik telah membuka aib sendiri, keluarga sendiri. Sepatutnya simpan. Sepatutnya tak perlu dibisingkan dalam satu kampung. Kononnya telah berlaku pelanggaran syarak. Tak berlaku pelanggaran syarak. Di dalam tempoh iddah, suami berhak balik berjumpa dengan isteri dia kerana mereka duduk di rumah mak mereka. Jadi suami merasakan dia orang luar daripada rumah tersebut. Bila berlaku perceraian, maka dia sendiri keluar dari rumah tersebut. Tapi ternyata selepas seminggu dia menceraikan isteri dia kembali menyesal barangkali. Dia berfikir semula, lalu dia nak bersama dengan isteri dia. Dia balik ke rumah dia, mak dia beritahu, makcik tu beritahu kepada saya, dia masuk dalam bilik isteri dia yang telah ditalakkan. Kita nak suruh balik, tak mau balik. Maknanya si isteri pun merestui perbuatan itu, membenarkan suami dia masuk bilik berjumpa mereka dua. Itu semua menunjukkan mereka berdua hendak rujuk semula setelah berlaku perceraian pertama. Maka kalau makcik itu mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan talak, sudah tentu dia tidak akan bising di kampung membuka aib keluarga dia sendiri. Ini satu contoh yang saya beri untuk kita cuba selesaikan masalah masyarakat. Bukan hanya sekadar kita suka untuk menulis di Facebook. Kalau saya nak ambil kesempatan itu menulis di Facebook, pengalaman yang saya ada berhadapan dengan masyarakat, lalu saya tulis di Facebook sahaja, kemudian
rakan-rakan follower yang lain akan komen, oh teruklah masyarakat sekian-sekian. Tak ada manfaat sama sekali. Apa pengajaran yang nak diambil? Tidak ada sama sekali. Kalau ada pun amat sedikit berbanding usaha kita menyelesaikan masalah yang menimpa masyarakat. Sama juga dengan kes seorang isteri yang mengaku kepada suami dia telah terlanjur melakukan zina bersama adik ipar dia sendiri ataupun adik suami dia. Sepatutnya kita bukan hanya sekadar memikirkan bagaimana nak memenuhkan status Facebook kita untuk di like untuk mendapat like sebanyak mungkin. Bukan itu tujuan kita. Pendakwah, orang yang berada di kedudukan dalam bidang agama tak boleh berfikir sedemikian. Kita fikirkan bagaimana manfaat yang boleh kita beri kepada masyarakat. Bagaimana kita boleh selamatkan si isteri, kita boleh selamatkan perkahwinan antara suami dengan isteri tersebut. Dan kita boleh selamatkan si anak, itu lebih penting. Kita boleh selamatkan si anak daripada ditohmah sepanjang hidup dia kalau kita membuktikan dia adalah anak zina. Sepanjang hidup dia akan berasa malu dan ditohmah oleh masyarakat sekeliling yang mana telah dipengaruhi oleh budaya Facebook yang hanya suka viral, dan mereka tidak memikirkan kebaikan dan keburukan sama ada dalam masa terdekat ataupun jangka masa yang panjang. Ini masalah. Sebab tu saya komen perkara ini dan saya nak baca komen saya dan kita nak ulas supaya jangan berlaku salah faham dalam masyarakat. Saya tulis di sini komen saya sebut di sini beberapa catatan. Di bawah ini beberapa catatan dari saya dalam persoalan yang ditimbulkan oleh salah seorang pengguna Facebook. Mudah-mudahan catatan ini dapat membantu pasangan terbabit yang pergi mengadu tadi ini dalam menghadapi masalah atau dapat memberi buah fikiran dari sudut lain kepada tuan yang menulis di Facebook berkaitan dengan isu yang dia hadapi. Pertama, saya nyatakan dalam catatan saya, sabit hubungan zina seorang isteri, katalah seorang isteri mengaku kepada suami dia. Ini pun satu hal juga. Tuan-tuan sekalian, tidak menjadi kewajipan bagi seorang isteri yang telah terlanjur dan ingin bertaubat, menyesal atas perbuatan dia. Tidak menjadi kemestian untuk dia mengaku kepada suami dia telah berzina, dia telah terlanjur berzina. Tak ada. Buat apa kita bagi tahu sedemikian? Senyap terus. Sebab tu saya dan katalah dia senyap. Dia senyap dan hubungan zina tersebut tidak semestinya dalam masa yang sama mesti menafikan nasab yang dikandung. Tak semestinya. Kerana barangkali sahaja anak yang dilahirkan adalah anak si suami. Barangkali boleh berlaku sedemikian. Sebab tu saya nyatakan dalam catatan saya yang pertama, saya kata sabit hubungan zina seorang isteri tidak semestinya wajib li'an dan nafi nasab dari suami. Kenapa nak li'an ni dari pihak suami? Katalah suami meragui ataupun si suami meyakini mendapat tahu isteri dia melakukan zina, maka itu li'an dari suami yang mengetahui. Itu hukum li'an. Jadi saya sebut di sini, sabit hubungan zina seseorang isteri tidak semestinya wajib li'an dan nafi nasab dari suami. Tak semestinya si suami dapat tahu si isteri melakukan zina terus berfikir nak li'an. Tak semestinya. Barangkali anak yang dilahirkan telah berlaku persenyawaan sebelum perzinaan berlaku. Anak dia sendiri, anak si suami sendiri, mungkin berlaku perkara hal sedemikian. Tidak semestinya juga anak tersebut anak hasil zina. Tak semestinya anak tersebut anak hasil zina. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, saya nyatakan di sini, jika kes zina diadukan kepada kita sebagai orang yang mengaji agama, orang yang berada pada kedudukan orang agama, sebagai orang yang seperti itu, dan dimaklumkan kepada kita zina itu baru terjadi, nasihat yang sepatutnya diberikan kepada suami ataupun isteri yang terbabit adalah segera melakukan persetubuhan. Jika wanita yang datang ataupun suami yang datang itu telah ada hubungan perkahwinan antara mereka, maka nasihat kita segera melakukan persetubuhan. Selagi tidak jelas dan yakin si isteri mengandung hasil dari zina, anak yang lahir selepas itu adalah anak suami. Ini satu perkara yang penting. Masyarakat kita saya tengok, wallahualam, ini pemerhatian saya, sama ada orang awam maupun
orang-orang agama, ustaz dan seumpamanya, lawyer syar'i dan seumpamanya, mereka ni kadang-kadang bila ada kes, katalah kes zina, yang saya tengok perkara pertama yang mereka nak lakukan, yang mereka lontarkan ialah pergi buat pemeriksaan DNA. Pergi buat pemeriksaan DNA. Kenapa DNA? Kenapa kita dalam fikiran kita hanya nampak nak sabitkan anak tu bukan anak suami? Tak perlu. DNA ini adalah benda kemudian yang datang di zaman moden, dan dia adalah jalan terakhir, terutamanya mensabitkan perkara yang berkaitan dengan jenayah. Itu DNA. Adapun dalam bab nasab, Al-Quran dan Sunnah telah memberi garis panduan yang begitu jelas. Dalam bab nasab, wanita yang firash, wanita yang memiliki suami, kalau zaman moden ni wanita yang memiliki suami, anak yang dilahirkan oleh wanita yang bersuami secara yakin anak itu adalah anak suami, melainkan si suami yang menafikan. Jadi kenapa kita bila ada orang mengadu kepada kita kes zina, cepat-cepat benda pertama yang terlintas di fikiran kita, puan dah berkahwin dah, pergi buat DNA. Kenapa? Itu jalan penyelesaian dia. Bukan itu jalan penyelesaian dia. Itu jalan nak mencari aib orang. Salah cara berfikir sedemikian. Habis, bagaimana cara sebenarnya? Maka cara sebenarnya, puan segera bersama dengan suami. Segera bersama dengan suami. Ataupun tanya kepada dia, puan ada buat pemeriksaan apa-apa? Ataupun kita bagi tahu kepada dia, jangan buat ujian kehamilan. Jangan buat sedemikian. Terus bersama dengan suami. Katalah si perempuan tu bagi tahu, memang saya walaupun terlanjur melakukan hubungan zina telah beberapa kali, tapi dalam masa yang sama saya masih tidur dengan suami saya. Selesai masalah. Kita kata tuan, kewajipan ke atas puan bertaubat di atas kesalahan keji yang puan lakukan. Puan berhadapan dengan celaan dari kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puan melakukan satu perbuatan yang keji. Jika di dalam hukum hudud syariat Islam, puan ni dikenakan hukuman rejam hingga mati. Tetapi sekarang tidak terlaksana hukuman tersebut. Saya nak bagi tahu hukuman rejam itu menggambarkan betapa besarnya kesalahan yang puan lakukan ini. Itu antara benda yang lebih penting daripada kita pergi kepada DNA. Jadi perkara ini perlu jelas bagi orang-orang yang bergelar ustaz, bagi lawyer-lawyer syar'i dan seumpamanya. Dan yang seumpama dengan itu, imam-imam, bilal-bilal yang dirasakan ataupun dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang tahu agama. Jadi ini perkara yang perlu ada di awal fikiran kita. Catatan saya yang ketiga saya sebut, jika pasangan suami isteri atau salah seorang daripada mereka mengaku sememangnya ada melakukan hubungan dalam masa yang sama berlaku perzinaan, maka tegaskan kepada mereka anak yang dikandung dan bakal dilahirkan adalah anak suami. Tak perlu buat ujian lain, tak perlu lagi kita kata pergi buat yang kita bagi tahu kepada isteri, pergi buat ujian kehamilan, yang kemudian kita bagi tahu kepada suami pergi buat DNA untuk pastikan anak-anak siapa. Jangan buat sedemikian. Kalau memang mereka melakukan hubungan, maka kita katakan kepada mereka tak perlu buat ujian apa-apa untuk pengesahan anak. Anak yang bakal dilahirkan adalah anak suami. Adalah anak suami. Apa asas dalam perkara ini? Iaitulah asasnya hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak yang dilahirkan adalah milik sahibul firash. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang bersuami adalah milik suami. Selesai masalah. Selesai masalah. Tak perlu ustaz nanti takut kau anak tu anak zina. Pasal itu syak. Kita duk mengaji qawaid. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tak boleh dibatalkan dengan syak. Anak penzina itu syak. Satu benda yang syak. Adapun si lelaki itu suami kepada wanita yang telah membuat pengakuan terlanjur berzina, benda yang yakin. Mereka suami isteri. Maka anak yang dilahirkan adalah anak suami. Anak yang dilahirkan adalah anak suami. Bahkan sebenarnya kalau kita tengok kisah yang berlaku dalam hadis al-waladu lil firash, amat jelas di mana kisah perebutan anak yang berlaku di antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abdun bin Utbah, di mana Sa'ad ibn Abi Waqqas salah seorang saudara lelakinya bernama Utbah
ibn Abi Waqqas. Utbah sebelum dia meninggal dunia, dia bagi tahu kepada Sa'ad. Dia kata, hamba milik Zam'ah yang sedang hamba milik Zam'ah dia telah berzina dengan hamba milik Zam'ah. Jadi kata Utbah, pergi dapatkan anak budak yang dilahirkan oleh hamba milik Zam'ah ini, kerana dia saudara kamu. Yang ni anak saudara kepada kamu. Lalu bila dalam peristiwa Fathu Mekah, bila Sa'ad pergi ke Mekah, Sa'ad tengok budak yang dilahirkan mirip dengan abang dia ataupun adik dia, Utbah. Lalu Sa'ad buat tuntutan. Sa'ad kata anak itu adalah anak saudara aku. Anak saudara aku. Utbah ni tuan-tuan sekalian, dia meninggal selepas dia bagi tahu kepada Sa'ad tentang zina yang dilakukan ketika di zaman jahiliah. Lalu dia meninggal. Kerana itu kita dalam peristiwa Fathu Mekah, Sa'ad buat tuntutan anak tersebut dari Abdun. Abdun ni anak kepada Zam'ah. Anak kepada Zam'ah, tuan yang memiliki hamba yang telah berzina dengan Utbah. Lalu bila Sa'ad buat tuntutan tersebut, Abdun, anak Zam'ah, abang kepada budak yang dilahirkan oleh hamba sahaya tersebut, kata ini adik kami, anak kepada ayah kami Zam'ah, yang dilahirkan oleh hamba sahaya milik bapa kami. Lalu kes diangkat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu lil firash. Anak itu milik kepada firash, iaitu Zam'ah. Milik kepada Zam'ah. Sa'ad tidak dapat anak tersebut. Sekalipun anak itu lebih menyerupai Utbah, saudara Sa'ad. Cuba tengok. Kenapa? Kerana penyerupaan, persamaan, keseirasan itu syak, benda yang ragu, tak yakin. Yang yakinnya apa? Hubungan perkahwinan. Pemilikan hamba dalam kes tersebut, dalam zaman kita pemilikan hamba tidak ada, maka firash dalam zaman kita adalah melalui perkahwinan. Maka hubungan perkahwinan adalah hubungan yang yakin. Maka anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang telah berkahwin, yang bersuami, anak itu adalah milik si suami. Tidak perlu ujian DNA, tidak perlu buat ujian-ujian yang lain, pemeriksaan kehamilan dan seumpamanya. Bahkan kita nasihatkan kepada para wanita yang telah terlanjur, sedarlah perbuatan itu adalah perbuatan yang terkutuk dan hina, berdepan dengan ancaman yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina ketika dia melakukan perzinaan dia ada iman, tidak ada. Maknanya ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali pun demikian, jangan segera buat kepada wanita yang telah terlanjur, jangan segera buat ujian kehamilan. Sembunyikan, terus pergi kepada suami, lakukan hubungan bersama dengan suami, dan anak yang dilahirkan adalah anak suami. Anak yang dilahirkan adalah anak suami. Kenapa? Kita nak selamatkan si anak. Agama memberi jalan yang sedemikian dan kita nak selamatkan si anak. Kepentingan anak lebih diutamakan. Melainkan kalau kita memang jelas anak tu bukan anak suami kita, kita tak boleh mensabitkan anak tu pada suami kita. Sebagai contoh, kita tak berjumpa dengan suami kita selama 9 bulan sebagai contoh. Kemudian kita didapati mengandung. Dalam tempoh itu kita berzina. Itu jelaslah anak tu anak zina. Maka kalau itu yang berlaku, tidak boleh dinasabkan anak kepada si suami, kerana yakin anak itu adalah anak hasil zina. Catatan yang keempat, anak yang dilahirkan tidak serupa dengan suami. Katakanlah anak yang dilahirkan itu anak yang tidak sama dengan suami. Saya kata di sini tidak boleh dijadikan asas untuk meragui si anak dari benih suami, kerana tak mustahil. Ada orang berkahwin, dia kulit putih, isteri dia pun kulit putih, tiba-tiba anak dilahirkan kulit hitam, gelap. Barangkali dia ikut tok wan kita, barangkali nyang kita, barangkali. Sebab tu saya katakan tak menjadi syarat anak mesti serupa dengan kita. Berapa ramai dalam masyarakat kita jumpa, bahkan dalam keluarga kita, anak dilahirkan mirip dengan abang kita,
anak yang dilahirkan mirip dengan adik kita, kerana abang kita, adik kita datang dari sumber yang sama. Maka anak kita tak sama dengan kita, tiba-tiba sama dengan dia dari beberapa ciri. Kalau atas dasar penyamaan seiras ini kita nak tuduh pasangan kita berzina, betapa rosaknya cara fikir kita. Kemudian saya sebut di sini contoh jelas, iaitu kisah yang saya sebut hadis tadi, tentang hadis perebutan anak di antara Abdun bin Zam'ah dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Catatan yang kelima, saya nyatakan di sini, mana-mana isteri yang terlanjur jangan segera lakukan pregnancy test untuk dipastikan kehamilan. Ini benda yang penting. Jangan buat benda tersebut. Jangan bila telah terlanjur terus pergi buat ujian kehamilan. Jangan. Sebaliknya buat apa? Sebaliknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan hina lagi keji yang telah dilakukan. Setelah itu layanlah suami dengan baik dan mesra tanpa perlu memberitahu apa yang berlaku kepadanya. Lakukan hubungan intim dengannya. Anak yang lahir selepas itu adalah anak anda dengan suami anda. Tak perlu buat pregnancy test apa semua. Tidak perlu. Kalau suami tahu, suami jangan gopoh-gapah pergi buat DNA. Jangan sama sekali. Bimbing si isteri untuk taubat kalau dia nak bimbing, ataupun si suami berhak untuk menceraikan isteri. Berhak. Kalau dia rasa macam kecewa dengan sikap suami isteri dia, kalau dia menceraikan dia, itu dia berhak. Tapi kalau dia masih sayang kepada isteri dia dan dia memikirkan anak-anak yang ada, isteri dia pula baik dengan dia, tidak ada masalah lain, maka dia nak kekalkan isteri itu sebagai isteri dia, maka dia boleh kekalkan. Kerana perhubungan terlanjur melakukan zina tidak membatalkan perkahwinan. Ikatan perkahwinan antara suami isteri masih kekal. Kerana itu catatan yang berikutnya saya sebut di sini, si isteri yang terlanjur sepatutnya diberi nasihat dengan betul supaya jangan tergesa-gesa mendesak suami menafikan anak isteri yang bersih. Jangan segera-gera. Jangan, kadang-kadang orang perempuan ni, kadang-kadang yang terlanjur barangkali mereka rasa bersalah itu menyelubungi diri mereka, lalu mereka dengan cepat-cepat mengaku dan dengan tergopoh-gapah menafikan anak tu sebagai anak dari suami. Jangan, kerana kadang-kadang perkara itu berlaku disebabkan rasa bersalah yang menguasai diri mereka. Jangan cepat-cepat sedemikian. Sebaliknya, orang yang diminta nasihat sepatutnya memberi nasihat yang terbaik. Itu yang sepatutnya. Kemudian perkara yang ketujuh, catatan yang ketujuh saya buat di sini, catatan yang terakhir. Pihak yang diminta nasihat dalam kes terlanjur zina kena buang cara fikir nak menghukum. Jangan biarkan kita mengaji fiqh, kita mengaji bab li'an, kita mengaji bab qazaf. Akhirnya bab li'an dan qazaf yang menguasai fikiran kita. Ada saja kes zina yang ada dalam fikiran kita, li'an. Yang ada dalam fikiran kita, qazaf. Jangan sedemikian. Buang tajuk tersebut dalam pemikiran kita. Maksud saya, jangan didahulukan tajuk tersebut. Sebaliknya, fikir bagaimana nak menyelesai saudara kita se-Islam yang berada masalah yang dihadapi oleh saudara kita se-Islam. Sekali itu pun dia berzina, dia kekal orang Islam. Dia saudara kita se-Islam dengan kita, maka kita kena berusaha membantu dia menyelesaikan masalah yang mana rata-rata masyarakat kita jahil dalam persoalan berkaitan dengan hukum hakam agama. Sebab tu saya nyatakan di sini, sebaliknya yang perlu anda fikirkan ialah bagaimana jalan keluar dari masalah yang membelenggu masyarakat hari ini. Hal ini memerlukan pemerhatian berterusan dalam persoalan-persoalan furu' fiqh. Saya sebut perkara ini kerana saya melihat kadang-kadang ataupun betapa ramai orang-orang yang mengaji agama, mereka tidak berminat dengan persoalan-persoalan furu' fiqh. Persoalan haid mereka tak minat untuk baca dan mereka bincang. Mereka tak minat. Mereka persoalan-persoalan nikah cerai, nikah kahwin, mereka tak berminat. Akhirnya kita, wujud orang yang mengaji agama, tidak tahu langsung persoalan-persoalan haid, persoalan-persoalan nikah kahwin. Yang mereka suka nak bincangkan apa dia? Isu usul, masya-Allah, isu usul fiqh yang tinggi besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang berat-berat. Isu qawaid fiqhiyah, isu ulumul hadis, masya-Allah, benda-benda yang bukan semua orang perlu tahu, hanya orang-orang tertentu sahaja yang mengetahui. Yang paling ajaib sekali, ada orang buat kelas ulumul hadis membicarakan tentang ilmu bagaimana jarah dan ta'dil di hadapan masyarakat awam yang bahasa Arab tak tahu, apa pun tak tahu. Ilmu usul tak pernah mengaji, apa pun tak mengaji, tiba-tiba buat kelas ilmu jarah dan ta'dil, bagaimana mengkritik dan menta'dilkan seorang rawi. Apa manfaat dalam masyarakat? Akhirnya timbullah sekumpulan masyarakat yang tak mempraktikkan ilmu jarah dan ta'dil dalam masyarakat
yang ada pada hari ini. Lalu orang ini dikritik, orang ini dijarahkan, orang ini berlakulah masalah yang berlaku pada hari ini yang hanya memeningkan kepala kita bagaimana nak menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Saya ingat sekadar itu sahaja ulasan saya terhadap catatan dalam persoalan berkaitan dengan wanita yang bersuami dan terlanjur melakukan zina. Mudah-mudahan ada manfaat untuk masyarakat kita pada hari ini. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.